الله لا إله إلا هو Orang yang zalim لا itu tidak akan تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, seperti biasa sama-sama kita mulakan pertemuan kita pada malam ini dengan nama Allah. Mudah-mudahan kita dirahmati dan diberkati oleh Allah sepanjang kita bersama-sama pada malam ini insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma ij'alna min ulama'il 'amilin. Allahumma ij'alna minal mukhlasin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma faqihna fid din wa'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim برحمتك يا أرحم الراحمين. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا بفتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمين يا رب العالمين. آمين. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala jugalah kita dapat meneruskan pengajian ilmu kita pada malam ini, dan mudah-mudahan Allah merahmati kita semua dan memberkati pertemuan kita. Dan yang paling penting, Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang kita pelajari ini benar-benar dapat kita amalkan dalam kehidupan kita dunia sampai akhirat, insya-Allah tuan-tuan ya. Manfaat ni dapat dunia dan manfaat akhirat. Jadi sebab tu tuan-tuan, kita ni kalau kita sekadar menuntut ilmu ataupun sekadar kita ni duk suka dalam majlis ilmu, itu belum ada apa-apa kelebihan lagi tuan-tuan ya. Kerana ilmu itu kalau semata-mata kita faham, kita tahu, yang tu belum ada apa-apa hasil tuan-tuan ya. Maka yang penting bila kita menuntut ilmu ni, kita mesti ada niat untuk mengamalkan ilmu yang kita pelajari tuan-tuan ya. Kerana ilmu kalau kita sekadar belajar, sekadar dengar, sekadar suka duduk dalam kuliah, habis kuliah kita tak ada perkara yang kita nak ambil, yang kita nak fokus, yang kita nak bawa dalam kehidupan kita, maka sia-sialah tuan-tuan ya. Kerana maknanya hasil ataupun buah daripada ilmu tu adalah amalan kita tuan-tuan ya. Jadi mudah-mudahan maknanya kita ni bila kita belajar ni memang kita niat nak baiki diri kita, nak tambah amal kita dan sebagainya tuan-tuan ya. Sebab tu Nabi SAW mengajar kita satu doa, yang Nabi mengajar kita doa supaya janganlah kita ni tergolong di kalangan orang-orang yang dapat ilmu tapi tak memberi manfaat. Maksudnya faham, tahu tapi tak amal ya. Maka Nabi mengajarkan kita doa, Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, kami berlindung denganmu ya Allah daripada ilmu yang tidak memberi manfaat tuan-tuan ya. Sebab itulah di awal pertemuan kuliah kita tadi,
Kalau tuan-tuan duk perhati saya doa tu, maka saya selalu sebelum kita mula kuliah, saya akan baca Allahumma ja'alna min ulama'il amilin. Kalau tuan-tuan perhati tengok sebelum kita nak mula kuliah tu, saya memang setiap kali kuliah akan doa perkara tersebut. Saya lebih takut dah tuan-tuan ya. Sebab saya yang menyampaikan, tiba-tiba saya tak endah dengan apa yang saya sampaikan kepada tuan-tuan. Jadi maknanya besar kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang yang pandai berkata-kata tapi dia sendiri tidak berusaha untuk mengamalkannya, tuan-tuan ya. Maka sebab tu saya di awal tadi saya doa Allahumma ja'alna min ulama'il amilin, Allahumma ja'alna minal mukhlasin, tuan-tuan. Maksudnya ya Allah, jadikan kami di kalangan min ulama, daripada orang-orang yang belajar, orang-orang yang faham ilmu, amilin, yang ada ilmu dan beramal dengan ilmu yang kita pelajari. Tu doa kita semua sekali lah. Maksudnya kita ni sebelum kita nak menuntut ilmu ni, awal-awal lagi dah minta kepada Allah, ya Allah, janganlah jadikan kami di kalangan orang-orang yang mendengar ilmu ataupun yang menyampaikan ilmu tapi tidak beramal, tuan-tuan ya. Jadi mudah-mudahan kita ni benar-benar menuntut ilmu dan dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita, tuan-tuan ya. Baik. Jadi insya-Allah kita menyambung kembali amalan-amalan yang besar kelebihannya di akhirat kelak esok, tuan-tuan ya. Jadi ada 6 perkara, tuan-tuan ya. Saya ulang balik 3 perkara yang kita lakukan, iaitu zikrullah, kemudian puasa, tuan-tuan, kemudian zikrullah, berpuasa dan membaca Al-Quran. Itu 3 amalan yang kita sendiri lakukan, tuan-tuan ya. Yang tu besar belaka pahalanya, tu kita dah syarah dah. Dan untuk yang kita lakukan di luar daripada diri kita, yakni sedekah jariah, dan kemudian beri makan kepada orang-orang soleh, orang-orang yang bertakwa, tuan-tuan. Bahkan memang Nabi SAW menyuruh kepada kita bersedekah, memberikan makan minum kepada orang yang paling bertakwa di kalangan kamu, kata Nabi SAW ya. Kemudian yang ketiga, yang keenam lah, tuan-tuan, yang terakhir pada malam ini kita nak sebut antara perkara yang sangat besar pahalanya yang akan membantu kita di akhirat kelak, yang non-stop, yang tak berhenti-henti, pahala tu terus mengalir sampai beberapa keturunan, sampai hari kiamat, adalah ilmu yang bermanfaat, tuan-tuan ya. Ini perkara yang keenam, tuan-tuan ya. Maka sebab itulah, tuan-tuan, baginda Nabi SAW itu, tuan-tuan, dia adalah di antara hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah pilih yang paling beruntung di akhirat kelak. Kenapa? Kerana antaranya adalah Nabi SAW ini, dialah yang membawa Islam, yang menyampaikan agama. Maka setiap hari ni, setiap umat hari ni yang menyembah Allah, tuan-tuan, Nabi SAW mendapat pahala daripada perbuatan-perbuatan kita pada hari ni. Maka tuan-tuan bayanglah, Nabi SAW ni telah meninggalkan kita 1400 tahun yang lama, tetapi semua umat Nabi yang Islam ini, yang solat, yang baca Quran, semua ini pahalanya dapat kepada Nabi SAW. Sebab apa? Sebab Nabi yang mengajar kita semua perkara ni, tuan-tuan ya. Kerana itulah, tuan-tuan, sama juga dengan dosa, tuan-tuan. Sebab tu ulama menyatakan dosa Qabil itu, tuan-tuan, dan dosa Qabil yang membunuh adik dia Habil itu, abang dia, adik, tuan-tuan ya, membunuh saudaranya itu Habil. Maka dosa membunuh itu, hari ni orang yang membunuh terpalit juga dosa tu, maksudnya dapat juga saham kepada Qabil ni, tuan-tuan ya. Sebab apa? Sebab dia yang mengasaskan perkara tersebut dan diikut oleh orang-orang yang terkemudian, maka perkara tu teruslah mengalir dosa saham dosa itu kepada Qabil, kata ulama begitulah, tuan-tuan ya. Maka tuan-tuan, maksudnya ilmu yang bermanfaat ini, tuan-tuan, dia pahalanya tak putus-putus. Contohnya, tuan-tuan, contohnya lah, saya ajar anak saya belajar Al-Quran, alif bata, contohnya, tuan-tuan. Jadi kita baca alif bata, ajar dia sampailah dia boleh mengenal a, i, u, ba, bi, bu dan sebagainya, tuan-tuan. Dan sampailah dia boleh baca Quran daripada kita yang mendidik dia. Maka sepanjang dia baca Al-Quran, kita dapat pahala tu free sahaja. Maka ibu bapa sekalian di rumah, saya menyeru, tuan-tuan, jangan kita malas ajar anak-anak kita untuk membaca Al-Quran. Kadang-kadang kita ni pandai baca Quran, tapi kita tak nak ajar anak kita. Kita post anak kita belajar dengan orang lain. Jadi pahala tu akan dapat dekat guru lain. Tuan-tuan, rugi pada kita, tuan-tuan ya. Jadi saya nak sebut, anak itu bila pandai baca Quran, oleh kerana kita yang mengajarnya, mengenal huruf dan sebagainya, tuan-tuan, dan kemudian anak ni membesar, dia ajar pula cucu kita. Maka kepandaian cucu kita tu daripada ilmu anak kita daripada kita. Maka cucu tu baca Quran dapat juga pada kita. Sebab asas ilmu tu bermula daripada kita. Esok cucu ni pandai, oleh kerana ayahnya mengajar Quran, ayah dia pandai, ayah dia ajar cucu dia, ajar anak dia, cucu kita lah, tuan-tuan. Dan cucu ni pandai ajar cicit kita pula, maka dia tak putus lah.
Ilmu tu bersambung. Sebab tu tuan-tuan, macam saya hari ni yang mengajar agama, guru saya, guru atas saya ni sampai kepada Nabi, semua tu dapat pahala belaka. Tuan-tuan, ini kita katakan saham yang paling besar di akhirat kelak, saham yang paling mengkayakan orang di akhirat kelak adalah ilmu yang bermanfaat. Tuan-tuan, ya. Tak apa, tuan-tuan tak perlu risau. Saya akan beri cara-cara kepada tuan-tuan bagaimana kita yang tak mengajar ni nak boleh pahala orang yang mengajar ni. Tuan-tuan, ya. Jadi kalau tuan-tuan dengar ni, ala ustaz kami ni bukannya mengajar, kami ni kerja kilang, kami ni manager dan sebagainya kan. Ada jalan-jalan caranya, nanti saya akan sebut dengan tuan-tuan, ya. Jadi tuan-tuan, ilmu yang bermanfaat ini di antara saham-saham yang sangat besar di akhirat kelak yang akan memberatkan timbangan amal kita, tuan-tuan, ya. Maka sebab tu dalam Islam, saya nak sebut dengan tuan-tuan, dalam Islam pekerjaan kedua yang terbaik dalam Islam ialah mengajar. Mengajarlah tuan-tuan, yang mengajar. Menuntut ilmu itu maksudnya bagus, tetapi orang yang mengajar tu lebih tinggi martabatnya, tuan-tuan. Sebab itulah kata Nabi SAW, kun aliman. Jadilah kamu orang yang mengajar. Kalau boleh, maksudnya kita ni kena usaha untuk ada sifat nak mengajar orang. Walaupun kita tak mengajar orang dalam kuliah, tapi kita ada sifat nak mendidik anak-anak kita, kita nak mendidik kawan-kawan kita. Jadi kita ni mesti kalau boleh usaha untuk kita ni suka menasihati orang, menyampaikan ilmu, menyampaikan nasihat. Tentang ad-dinun nasihah, agama ni nasihat. Memang agama ini diturunkan oleh Allah sebagai nasihat. Maka kita walaupun kita bukan cikgu, bukan ustazah, bukan ustaz, bukan pengajar dan sebagainya, tuan-tuan, tapi kita sentiasa usaha untuk memberikan, menyampaikan teguran, nasihat. Maka itu juga dipanggil sebagai orang yang mengajar jugalah, walaupun tidaklah secara panjang gitu. Mana apa yang kita sampaikan juga itu dikira sebagai menyampaikan juga, tuan-tuan, ya. Dikun aliman. Jadi orang yang alim, yang boleh mengajar dan sebagainya. Kalau tak boleh, kun muta'alliman. Jadi orang yang belajar, tuan-tuan, ya. Jadi orang belajar ni martabat kedua lah. Dan kita niat, kita nak belajar ni supaya bila ada ilmu, kita dapat amal dan kita boleh sampaikan ilmu pada orang lain, tuan-tuan, ya. Dulu masa guru saya, dia mengajar saya, Ustaz Rushdan, Al-Fadhil Ustaz Rushdan, dia pesan anak murid dia. Dia kata, antum semua, masa tu saya mengaji sekolah tahfiz, tuan-tuan, ya. Jadi Ustaz Rushdan ni dia lama dekat Syariah 7 tahun. Dia seorang yang sangat alim, seorang yang pakar dalam bahasa Arab ni, cukup pakar lah, tuan-tuan, ya. Jadi tuan-tuan, dia kata antum belajar ni jangan niat sekadar belajar. Niat sekarang antum belajar dan niat untuk mengajar. Maka bila saya dengar kata-kata dia tu, maka terintahlah hati saya. Maksudnya perkara tu saya azam, saya belajar ni suatu hari saya nak mengajar. Saya nak cerita apa yang saya faham kepada orang lain. Kita rugilah, tuan-tuan. Kita ni ada kebaikan tapi kita tak share pada orang lain. Jadi kebaikan kita tu tidak berkembang lah, terhenti atas diri kita sahaja. Rugilah, tuan-tuan, ya. Kita ada duit, kita tak importkan duit kita. Jadi rezeki duit kita tu tak berkembang lah. Pahalanya hanya ke atas kita sikit sangat lah, tuan-tuan, gitu nah. Jadi tuan-tuan, sebab tu saya sebutkan tuan-tuan, bila tuan-tuan belajar sekarang ni, bagaimana mana ustaz, tuan-tuan akan ada niat, ya Allah, izinkan aku belajar dan aku nak menyampaikan agama ini. Esok Allah akan arah pandai, Allah Subhanahu Wa Taala akan permudahkan kita jalan-jalan untuk kita boleh mengajar orang, tuan-tuan. Ini kena ada niat, kena ada azam. Maka hari ini saya boleh mengajar mungkin kerana awal hari itu saya belajar kerana nak menyampaikan perkara ni kepada masyarakat. Saya pun tak sangka suatu hari saya boleh mengajar dan sebagainya, tuan-tuan. Jadi itu semua kerja Allah belaka. Yang penting kita ada azam, niat. Maka Allah Subhanahu Wa Taala maksudnya dia yang memakbulkan sekalian hajat kita. Yang penting kita ada niat, kita ada kehendak, tuan-tuan, ya. Baik, jadi tuan-tuan dan sekalian, jadi ilmu mengajar dalam Islam ni adalah pekerjaan yang kedua yang terbaik dalam Islam. Kalau orang tanya, pekerjaan first yang paling tinggi martabat pada pandangan Allah dan Rasulnya, maka berniaga. Tuan-tuan, sebab itulah Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul tu kebanyakannya mereka itu memang dididik oleh Allah untuk berniaga, tuan-tuan, ya. Meniaga ni meniaga kambing ke, macam Nabi SAW sendiri pun, tuan-tuan, tak meniaga kambing, jaga kambing. Dan Nabi dididik untuk meniaga harta-harta dagangan Siti Khadijah bersama dengan penemannya Maisarah. Maisarah ni bukan perempuan, ada lelaki, tuan-tuan, ya. Jadi Maisarah ni teman Nabi untuk berdagang dengan harta-harta Khadijah. Jadi Maisarah ni nama orang lelaki. Kita hari ni Maisarah ni nama orang perempuan, kan. Jadi Maisarah yang teman Nabi tu adalah lelaki, tuan-tuan, ya. Maka tuan-tuan, kenapa berniaga ni dia adalah pekerjaan yang paling tinggi dalam agama? Kenapa? Sebab tuan-tuan, berniaga ni sebenarnya banyak mengajar hubungan dengan Allah sebenarnya. Sebab apa, tuan-tuan? Berniaga ni maksudnya banyak di situ mengajar kita berharap bergantung hanya kepada Allah.
Jadi berniaga ni baik sebab di situ mengajar hati kita ni tidak ada pergantungan melainkan hanya kepada Allah, dan hati kita banyak bertawakal dan berserah kepada Allah. Sebab orang berniaga tuan-tuan, dia tak tahu hari ni rezeki dia macam mana. Dan orang berniaga ni dia dapat banyak mendidik hati dia. Jadi sebab tu perniagaan ni dia pekerjaan yang paling tinggi sebab dia mengajar nilai kehambaan, nilai mengenal Allah Subhanahu Wa Taala yang menguruskan rezeki. Jadi dia mengajak kita tawakal sebab orang berniaga ni tuan-tuan, dia banyak ujian dia. Maksudnya perniagaan dia tu kadang-kadang turun naik. Hari ni orang beli, esok orang tak beli tuan-tuan. Kadang-kadang ada ujian pekerja-pekerja tak hadir ke dan sebagainya. Maka orang yang berniaga ni tuan-tuan, dia banyak mengajar hati untuk sabar, untuk yakin dengan janji Allah, untuk bertawakal dari segi rezeki. Tuan-tuan. Maka kalau dia berniaga hari ni, kan dia tak tahu rezeki dia banyak mana. Jadi dia banyak berserah kepada Allah tentang bab rezeki. Jadi orang berniaga ni dia belajar untuk hati dia benar-benar melihat kepada Allah Subhanahu Wa Taala lah yang menentukan segala-galanya. Dia ni hanya hamba yang berusaha ikhtiar. Jadi sebab itulah dalam perniagaan ni banyak ilmu-ilmu kehambaan, nilai-nilai kehambaan untuk kita semakin mengenal Allah, ataupun untuk kita sebagai hamba ni semakin kita meletakkan kehambaan kita yang tinggi pada Allah dalam perniagaan. Tuan-tuan ya. Sebab dalam perniagaan ni tak ada jaminan. Tuan-tuan nak. Maknanya kalau kita berniaga ni 10 tahun akan datang kita pun tak tahu. Jadi tawakal tu sentiasa. Hari ni bertawakal, esok bertawakal. Tapi kalau kerja-kerja lain ni tuan-tuan, dia tak ada dah tawakal-tawakal gitu. Sebab apa? Sebab yalah kerja-kerja lain ni maknanya kalau mengajar ke, contohnya kerja kilang ke, tuan-tuan tak, syarikat bayar gaji, maka gaji tu tetap dah setiap bulan banyak tu. Jadi tak ada tawakal lah tuan-tuan tak. Jadi orang berniaga ni maksudnya kalau dia berniaga nasi lemak ke, berniaga kedai runcit ke, tuan-tuan tak, tak kira lah berniaga lembu ke, kambing ke, maka dia tak tahu bulan ni banyak mana Allah nak bagi dia, serah. Sentiasa dia bertawakal, yang penting dia sebagai hamba berusaha ikhtiar. Dan dia akan bersyukur kepada Allah kerana dia nampak Allah lah yang tolong dia. Jadi banyak nilai-nilai kehambaan dalam perniagaan ni. Sebenarnya tuan-tuan, sebab tu berniaga ni kerja nombor satu, dan Nabi-Nabi, Rasul-Rasul tu banyaknya ditarbiah oleh Allah dengan jalan-jalan berniaga ni lah tuan-tuan ya. Dan Rasul-Rasul, Nabi-Nabi memang sudah pasti adalah mereka ni semua adalah murabbi, guru. Ini pekerjaan yang kedua yang terbaik dalam Islam tuan-tuan ya. Baik muslimin dan muslimat sekalian. Sebab tu tuan-tuan, hari ni kadang-kadang kita ni bila anak kita ni tuan-tuan nak jadi cikgu ke kan, nak jadi cikgu, kita kata tak usahlah jadi cikgu, kita katakan. Dia sebenarnya saya nak sebut ilmu yang bermanfaat, yang pahalanya besar di akhirat kelak. Jangan salah faham. Jangan kita faham jadi ustaz saja mendapat pahala yang berlipat kala ganda di akhirat kelak. Tak kiralah jadi ustaz ke, jadi cikgu BM ke, tentang cikgu matematik ke, semua itu adalah ilmu yang bermanfaat tuan-tuan tak. Sebab bila ilmu pengiraan, ilmu hisab tuan-tuan tak, perkara itu digunakan oleh manusia esok dia nak membeli kan, membeli apa, nak berjual beli, maka ilmu matematik itulah yang akan digunakan tuan-tuan tak. Jadi tak kira ilmu apa pun, bila seorang itu dipanggil guru, maka mereka ni semua sama nilainya. Maksudnya mereka semua dapat menyebarkan ilmu yang bermanfaat kepada masyarakat. Kalau yang mengajar bahasa Melayu kan, maka sama juga, sebab dengan dia mengajar bahasa Melayu itulah hari ni kita boleh baca kitab-kitab agama kita yang ada dengan bahasa Melayu kan. Tafsir-tafsir Quran yang bahasa Melayu tu kita boleh pandai baca oleh kerana guru dekat sekolah yang mengajarnya. Maka tuan-tuan, sebab tu kita hari ni jangan kita letakkan pekerjaan ni besar ke kecil mengikut kepada kepercayaan manusia yang nakkan dunia. Kita kena letak pekerjaan ni besar ke kecil mengikut kepada pandangan Islam. Islam kata apa? Islam kata Nabi Rasul dan Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan pekerjaan yang kedua yang terbesar dalam Islam adalah mengajar. Maka mengajar itulah kita kena pandang tinggi. Tapi kita masyarakat hari ni nak jadi cikgu lah besar-besar mak kan. Takkan nak jadi cikgu kan. Cikgu ni tahap rendah, awak jadi doktor ke? Kita nampak doktor tu tinggi, peguam tu tinggi, engineer tu tinggi, tapi mengajar ni kita rasa macam low kan. Kita kata pekerjaan yang bawah-bawah je. Kita rasa macam kalau anak kita jadi cikgu macam tak dihormati sangat. Tuan-tuan mati Allah sekalian, dia sebenarnya bukan nilai dari segi ganjaran dunia yang dapat, tapi sebenarnya yang dinilai adalah segi pahala akhirat yang kita dapat. Maka yang paling banyak kaya di akhirat kelak kalau mengikut kepada kerja-kerja ni, mengajarlah tuan-tuan, ilmu yang bermanfaat. Sebab tu sekalian Nabi dan Rasul itu mereka mengajar. Mereka sentiasa menyampaikan, menyeru tuan-tuan ya. Maka sebab tu ulama itu mereka ni pewaris Nabi. Dan ulama ni kerja buat dia apa? Menasihati orang. Maksudnya mereka ni kerja buat mereka menyampaikan apa yang Nabi buat, itulah yang mereka kerja pada hari ni tuan-tuan. Cuma ikut zaman lah, zaman moden pada hari ni,
Maka inilah media-media yang ada untuk ulama-ulama kita menyampaikan ilmu mereka. Zaman-zaman dahulu masjid, surau dan sebagainya. Tentang yang penting maksudnya kerja buat menyampaikan agama Nabi dengan bercakap, memberikan nasihat, terus menyampaikan agama ni kerja besar. Kerja yang pahalanya sangat besar tuan-tuan ya. Jadi kalau ada anak-anak kita, mak nak jadi cikgu, bagus. Cakap gitu dengan anak-anak kita ya. Bagus. Saya nak cerita sikit tuan-tuan ya. Tuan-tuan sebenarnya bila saya mengaji dekat Mesir, tuan-tuan ya, saya tak terlintas langsung nak jadi cikgu. Tuan-tuan, saya nak cerita dengan tuan-tuan ya. Saya dulu pun bukanlah maknanya banyak kesedaran. Kita ya masa umur 20-an, 21, 22 ni, kita ni dalam keadaan banyak lagi kelalaian-kelalaian yang kita ni belum benar-benar menumpukan perhatian kita kepada mati, akhirat dan sebagainya. Zaman-zaman tu biasalah tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan, semasa saya belajar tahfiz, walaupun saya ada niat nak mengajar, tapi saya memang tak ada cita-cita nak jadi guru, nak mengajar ni tak ada tuan-tuan ya. Jadi saya punya mentaliti ni biasa dah ditanamkan oleh orang kampung. Kan saya kalau balik kampung kan, memang orang kampung akan tanya saya, esok balik Mesir boleh jadi gitu-gitu. Macam-macam lah tuan-tuan. Pegawai ni dalam jabatan agama dan sebagainya lah. Itu yang selalu mereka sebut bila saya balik kampung kan. Macam itulah kebiasaannya tuan-tuan. Dan masa saya mengaji daripada sekolah tahfiz, masuk kepada sekolah menengah, masuk kepada ijazah di Mesir itu, kan saya memang tak ada niat balik Malaysia nak jadi guru, tak ada. Memang tak terlintas, dan saya pun memang tak tahu balik Malaysia ni nak jadi ustaz macam ni, nak mengajar, tak adalah tuan-tuan. Saya punya lintasan hati, saya nak jadi pegawai zakat ke, tuan-tuan, sesuai dengan bidang saya lah. Sebenarnya kalau ikut asal niat saya nak jadi pilot, tuan-tuan ya. Tapi mak saya tengok saya ni banyak kepada kecenderungan kepada agama, hafaz Quran, mak saya arahkan saya ke arah tu lah. Walaupun saya minat nak jadi pilot dan sebagainya. Panjanglah cerita bab tu, tak apalah tuan-tuan ya. Kuliahnya takdir Tuhan membawa saya kepada jalan agama ni lah, tuan-tuan. Jadi maknanya dalam saya dah masuk kepada bidang-bidang agama ni, saya ingat balik Mesir esok paling-paling tidak pun jadi pegawai-pegawai khas dah dalam pejabat agama ke, di bank ke, pegawai syariah ke dan sebagainya kan. Tak terlintas langsung dalam akal saya nak jadi cikgu, tak ada. Nak mengajar sekolah, tak ada. Ni nak kuliah macam ni, tak ada. Memang tak terlintas langsung, tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan, sebab apa? Sebab masa tu orang kata tak fikir pahala tau, tak nampak sangat benda-benda macam ni. Saya nak bagi semangat sebenarnya ni tuan-tuan ya. Apa yang Allah beri pengalaman-pengalaman tu saya kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan, supaya kita pada hari ni ada kesedaran tentang apa yang saya lalui, tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan, bila saya balik Mesir tahun 2011 saya balik. Hujung 2011 tu maknanya adalah dia nak pakai guru masa tu kan, Kementerian Kerajaan Malaysia kita, KPM lah. Dia nak pakai guru lebih kurang 3,000 orang. Khasnya guru agama banyak kurang. Jadi masa tu rumah saya, isteri saya, tuan-tuan, saya menikah dengan rumah saya dekat Mesir. Alhamdulillah, kita orang duduk kat Mesir tu. Saya 3 tahun lah berumah tangga dekat Mesir tu. Tahun pertama datang, hujung tahun dah nikah dah. Tuan-tuan, nak selamat daripada fitnah dan sebagainya. Jadi saya belajar dekat sana tu bersama dengan isteri saya di sana. Jadi 3 tahun, 4 tahun saya di sana. Tahun kedua tu dah berumah tangga lah, tuan-tuan. Jadi bila balik Malaysia ni, saya tengok orang rumah saya, orang perempuan ni. Saya kata orang perempuan paling sesuai jadi cikgu lah. Maka pada masa tu tuan-tuan, dibuka untuk menjadi guru-guru agama di sekolah rendah, bukan sekolah menengah, sekolah rendah, tuan-tuan. Jadi masa tu ada temuduga lah di Pulau Pinang masa tu, saya ingat lagi tuan-tuan. Dan ketika itu dah orang rumah saya bawa lah dia. Saya memang tak nak ambil. Saya memang niat takkan aku nak jadi cikgu. Masa tu pemikiran saya tuan-tuan, ni saya nak cerita pengalaman ni ada pengajarannya. Saya tak nak kita pun sama mentaliti dengan saya. Saya tak nak kita fikir macam saya fikir dulu-dulu. Dulu saya fikir takkan saya ambil ijazah. Tuan-tuan, sebenarnya saya antara orang-orang yang selalu bersembang dekat Mesir. Dengan rakan-rakan ni, kita kat Mesir tau. Saya selalu sembang dengan kawan saya kan. Balik esok takkan nak jadi Jakov kan. Jakov ni maksudnya guru Jawi, Quran, Arab dan Fardu Ain. Guru sekolah rendah lah masa tu. Jadi saya memang selalu sembang dengan kawan kat Mesir. Takkan balik Al-Azhar ni belajar 4 tahun, belajar kitab tebal-tebal, tiba-tiba nak mengajar sekolah rendah kan. Kita orang sembang kat Mesir masa tu, tuan-tuan. Dan saya pun mentaliti saya memang lekat macam tu lah. Takkan saya dengan ijazah yang ada, saya nak mengajar sekolah rendah. Sebab tu tuan-tuan, bila saya ni mengajar sekolah kerajaan Kementerian Pelajaran Malaysia ni, bila orang tanya saya, kebanyakannya ustaz-ustaz kerja apa? Saya mengajar siang-siang kan. Malam-malam saya kuliah. Ustaz mengajar sekolah menengah mana? Banyak orang akan ingat saya mengajar sekolah menengah kan. Sebab saya mengajar kuliah, ilmu yang saya sampaikan ni kan,
Jadi orang ingat saya mengajar kalau sekolah apa kementerian pun, mungkin sekolah menengah. Tak, saya sekolah rendah. Orang terkejut. Oh, ustaz sekolah rendah lah. Dia orang banyak ditanya ustaz sekolah menengah mana? Ustaz sekolah menengah mana? Tak ada orang tanya ustaz sekolah mengajar sekolah rendah mana, tak ada. Sebab dia orang macam rasa macam tak kena saya mengajar sekolah rendah tu. Banyak orang tanya macam tu. Tapi malam ni saya nak terangkan suatu perkara yang besar kepada tuan-tuan. Bahkan adalah bendanya. Nanti dulu tuan-tuan ni. Kita akan ceritakan. Jadi tuan-tuan, saya kata takkan saya nak mengajar sekolah rendah. Masa tu otak saya fikir nak darjat, nak sijil, nak pandangan tinggi pada masyarakat. Saya at least nak jadi pegawai ke dan sebagainya. Kawan-kawan saya banyak jadi pegawai. Sampai hari ni tuan-tuan nak dihormati dan sebagainya. Kita punya mentaliti fikir-fikir macam tu. Tuan-tuan tak? Jadi guru sekolah siapa yang kenal? Kita fikir macam tu masa tu. Tapi tuan-tuan, bila orang rumah saya ni dia ambil lah temuduga tu, memang saya nak suruh jadi cikgu sebab perempuan ni dia keibu-ibuan kan, dia sesuai mendidik kan. Saya memang bawa dia. Dan alang-alang dia pergi PSA, saya pun sekali lah dah dia pergi buat temuduga tu, saya sekali masuk je lah. Dah saya pergi sekama kan. Saya tak niat nak masuk pun, nak dapat benda tu. Jadi saya PSA, memang tak baca buku apa pun. Dan di Pulau Pinang tu, rupanya keputusan keluar. Alhamdulillah saya pun lulus juga, dipanggil untuk menjadi guru lah. Tapi saya memang tak nak ambil. Saya sekadar nak try je masa tu. Kawan saya ramai juga yang ambil PSA tu tak lulus. Saya lulus. Rumah saya Alhamdulillah lulus. Jadi bila dah sampai ke satu peringkat itu, maka maktab perguruan Ipoh panggil lah nama saya dengan nama orang rumah saya, isteri saya untuk mulakan kursus ke. Kursus macam itulah. Diploma perguruan, DPLI masa tu. DPLI, Diploma Perguruan di Maktab Ipoh lah. Jadi orang rumah saya hantar lah. Saya memang tak masuk, saya tak nak masuk. Tak nak. Jadi hari Ahad, hari apa dia pergi tu? 5 hari sebenarnya dia punya, orang kata orientasi pertama, pertemuan pertama lah tu. Dipanggil oleh JPN Negeri Perak masa tu. Dan rumah saya pergi, saya tak nak pergi. Sebab saya tak nak masuk. Sebab saya niat dah aku jadi pegawai. Macam tu kan. Hari pertama saya hantar rumah saya, selamatlah. Dia mulalah kursus, mulalah dia beri taklimat macam mana perjalanan nak jadi guru dan sebagainya lah tuan-tuan tak? Selama 5 hari tu. Tuan-tuan, nak ditakdirkan Allah ni, takdir Allah kita tak boleh pusing, tuan-tuan ya. Maksudnya bila Allah punya takdir, dia berkehendak, dia takkan boleh lari. Walaupun asal kita tak nak lah, kita memang tak masuk, tapi kalau Allah nak kita masuk, dia akan masuk. Itu kena yakin dengan kehendak Allah, tuan-tuan ya. Kalau Allah dah tulis saya akan berada di sini, kok mana-mana saya tak nak, Allah akan jadikan saya pergi juga. Tapi adalah sebab-sebab dia. Nak ceritanya hari kelima, kan orang dah nak balik dah. Maksudnya hari kelima tu hari JPN datang, Jabatan Pendidikan Negeri Perak, maksud Ustaz Lutfi. Hari terakhir, waktu tengah hari tuan-tuan, dia sedang bagi taklimat untuk beri semangat kepada guru-guru ni untuk sampaikan agama dan sebagainya. Gitulah dalam dewan yang besar, tuan-tuan. Dan hari terakhir tu, saya ni pula tuan-tuan, kebetulan semalam tu hari Khamis, Jumaat tu hari terakhir. Khamis tu ni bermula saya ada kesedaran tentang mengajar ni, nilai mengajar ni. Maksud tu hari Khamis tu kebetulan tuan-tuan, saya ni pergi menangguh ikan lah, menjala ikan. Tuan-tuan. Maksud tu saya balik Mesir, saya tak mengajar apa-apa lagi, saya mengajar sekolah tahfiz. Jadi ada masa saya ikut kawan saya Ustaz Syekh. Ustaz Syekh ni dia ni bekas pelajar Al-Azhar Mesir, tapi orang lama lah, seni lama tuan-tuan dah. Jadi Ustaz Syekh ni, saya menjala ikan sama dengan dia satu sampan atas kolam lah, sambil-sambil menjala ikan. Dia tanya saya, Syekh, entah jadi apa, nak minta apa sekarang ni? Tak tahulah Ustaz. Saya kata kat dia orang sendiri jauh lah umur tinggi. Maksud tu dia dah naik PPD dah, jadi pegawai PPD dah masa tu tuan-tuan ni. Tapi dia pun bekas Jakob jugalah, guru agama sekolah rendah. Dan kemudian saya kata saya nak jadi pegawai Ustaz, nak jadi pegawai zakat ke, saya nak mohon lah. Dan sebelum tu memang saya dah mohon berkali-kali dah, isi macam-macam borang lah untuk temuduga ke sana. Tapi takdir Allah tu tak lulus dan sebagainya tuan-tuan ya. Ustaz Syekh ni lah, sampai hari ni maksudnya saya bekerja ni, pahala mengalir dekat dia. Sebab dia lah yang membuka pintu hati saya, yang menyebabkan saya rasa macam terketuk pintu hati ni. Dan saya rasa macam betapa saya ni, bahasanya bodoh. Saya kata kenapa saya tak nampak benda ni. Apa kata Ustaz Syekh? Dia kata, entah Syekh, kalau entah jadi pegawai agama, bukan saya nak rendahkan kerja-kerja yang lain tu, tapi nak cerita pahala. Kalau entah jadi pegawai zakat, dia kata orang hantar bayar zakat ke entah, orang balik dan habis selesai kerja macam tu. Entah kerja dekat pejabat agama, memang mungkin entah pegawai, dan mungkin entah punya pandangan masyarakat tu tinggilah, ini pegawai agama bahagian ni dan sebagainya. Tuan-tuan nak tinggilah pandangan masyarakat tu. Tapi dia kata entah maksudnya dari segi entah membantu orang, pahala yang mengalir kepada entah. Dia cerita berakhirat pada saya kan.
tidak setiap hari, tapi kalau enta jadi guru, dia kata, enta mengajar murid setiap hari, enta mengajar sejam 2 jam, maka enta boleh bayangkan pahala yang masuk. Masa tu baru saya nampak nilai pahala pada otak saya. Saya kerja, saya tak nampak nilai pahala. Saya niat kerja saya tu nak supaya pandangan tinggi, supaya saya rasa sesuai dengan ijazah saya mengaji dekat Mesir, syariah dan sebagainya, kitab-kitab yang besar dan sebagainya, sesuai lah dengan pekerjaan saya. Tapi bila ustaz cerita pasal pahala, pasal anak murid saya setiap hari, saya akan mengadap diorang dan saya akan bentuk diorang daripada mereka tak tahu apa-apa tentang solat, tentang cara solat Nabi, tentang bacaan Quran kan. Jadi bila ustaz cerita setiap hari akan mengadap pelajar, mereka semakin faham kepada agama dan sebagainya, dan murid kita bertukar. Masa tu saya kata, ya Allah, kenapa aku tak nampak betapa banyaknya pahala kalau aku mengajar orang. Bukan mengajar orang, mengajar budak-budak ni lah tuan-tuan. Dan ustaz share kata kat saya, sebenarnya mengajar sekolah rendah lebih besar nilai pahalanya, sebab budak sekolah rendah ni dia tak tahu apa. Dia masih nak bentuk jiwa dia. Jadi kitalah yang tanam benih dia. Maksudnya kitalah yang akan cerita kepada dia akhirat, tentang kematian. Tuan-tuan, saya mengajar tuan-tuan ni, saya mengajar kat sekolah rendah sama lah tuan-tuan ya. Saya bentuk anak-anak murid saya benda yang sama saya bentuk pada tuan-tuan. Ingat Allah, ingat kepada kematian. Sebab tu bila saya masuk kelas anak murid, saya suka sebab saya suka ceramah. Tuan-tuan, saya suka nasihat diorang benda-benda macam ni. Jadi sama, benda sama je saya cerita kepada anak-anak murid saya tuan-tuan. Jadi Ustaz Syekh kata, budak kecil sebenarnya besar lagi pahalanya sebab mereka tak tahu apa-apa. Kitalah yang membenihkan hati-hati diorang ni. Apa kita nak masuk dalam hati diorang ni? Maksudnya kalau di rumah mungkin mak ayah bukan orang yang faham agama sangat, mereka tak boleh terapkan. Entahlah Syekh terapkan. Entah ni penanam benih. Bayangkan pokok yang tumbuh. Saya masa tu rasa macam tersentak betul atas sampan tu tuan-tuan. Saya kata, ya Allah, kenapa saya tak nampak benda ni selama ke hari ni? Jadi apa guna ilmu saya banyak tapi kalau pahala saya tak sebanyak macam ni? Maka saya nekat hari tu, esok saya akan pergi maktab. Tuan-tuan, atas nama semangat ingat pahala akhirat. Maka sebab tu tuan-tuan, kalau ada anak-anak tuan-tuan nak jadi cikgu, itu perkara yang sangat baik. Jangan awak tak jadi cikgu lah, orang tak pandang. Tuan-tuan, bukan kira nilai pandang tak pandang, kira pahala akhirat. Sebab tu tuan-tuan, hari ni kalau anak-anak kita belajar, sekarang ni lagi tuan-tuan dah kena terapkan kepada mereka. Bila mereka belajarlah kerana ilmu tu kerana Allah. Maksudnya esok kalau mereka bekerja, bukan mereka nak pangkat, nak jadi kaya raya. Jangan kita sorokkan anak kita belajar dengan sebab sijil. Jangan tuan-tuan. Rugi, penat mereka belajar daripada kecil sampai besar, tapi Allah tak tulis pahala. Sebab niat mereka nak sijil, nak pandangan masyarakat. Tuan-tuan, saya masa zaman-zaman saya macam tu, saya tak ada kesedaran benda tu. Saya share dengan tuan-tuan ni, supaya maksudnya tuan-tuan didik anak-anak kita daripada kecil. Supaya mereka, bila mereka belajar, bukan mereka nak kejar dunia. Bukan mereka nak kerja pangkat. Ingat Allah. Kerja Allah, tuan-tuan. InsyaAllah, bila kerja kita ni, kita nampak Allah, nampak akhirat, nampak pahala, kita akan diberkati oleh Allah sepanjang kita belajar. Dan kita akan pandai dalam pengajian kita. Allah akan permudahkan bila kita belajar kerana Allah. Dan kita niat, tak kiralah kita nak jadi apa esok, tuan-tuan, nak jadi pengarah ke, nak jadi apa ke. Yang penting, yang kita nak jadi apa pun esok, kita nak gunakan pekerjaan kita ni untuk agama Allah. Jangan, hang kalau tak belajar pandai-pandai, esok gaji hang nak makan apa? Tuan-tuan. Tapi kita kena fikir, awak kalau tak belajar pandai-pandai, esok kalau awak besar-besar, awak nak sedekah kepada orang miskin macam mana? Macam mana awak nak berkahwin? Macam mana awak nak ada duit untuk menyara keluarga awak sebagai tanggungjawab sebagai seorang lelaki untuk membawa awak lebih senang hidup kat akhirat esok? Jadi cerita macam mana pun pasal ilmu ni, tapi kena kait kepada akhirat. Jangan cerita nanti orang tak pandang awak, nanti awak dihina. Jangan cerita pasal orang nak hina, pasal dunia, pasal pangkat, pasal kehidupan dunia. Jangan tuan-tuan. Nanti ilmu yang mereka pelajari itu penat dan tidak diberkati oleh Allah. Sebab awal-awal mereka belajar bukan kerana Allah. Itu yang esok bila habis belajar, kadang-kadang dapat markah pun sekadar-sekadar tuan-tuan. Dan nak bila kerja pun susah. Sebab kita ni memang buat suatu perkara bukan kerana Allah, maka tak datang pertolongan daripada Allah, tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan, saya nak cerita itulah saya punya asas sejarahnya saya boleh jadi cikgu ni kerana Ustaz Syekh ni lah yang sembang atas saya atas kapal. Atas kapal tu, tuan-tuan. Kemudian saya hari Jumaat tu berambat lah. Mereka naik kereta pergi lah. Masuk kepada maktab. Masa tu Ustaz Lutfi ada masa tu. Tak tahulah sekarang dia masih JPN Perak ke tidak. Saya masuk tu merah muka dia. Marah dia saya. Dia marah saya lah. Tapi saya tak apalah, saya akulah tuan-tuan. Sebab memang salah saya. Kan? Saya datang pejabat tu, orang Kerani tu dia kata, awak ni main-main. Dia kata dengan saya kan.
Orang kata orang nak dapat kerja ni bukan senang, awak tiba-tiba hari datang nak masuk dan sebagainya kan, dia orang Kelantan panggil mengepek. Saya tak ada telinga je lah, memang salah saya. Tapi saya nekat sebab saya nak pahala tu. Maka tuan-tuan, saya masuk dalam dewan orang yang ramai, isteri saya pun ada kat situ kan, semua orang Perak yang nak jadi Jekoh pada tahun tu semua kumpul satu dewan. Ustaz Lutfi datang, saya ketuk pintu, masuk dengan muka tebal saya. Ustaz Lutfi pun agak emosi jugalah, marah saya kan. Dia kata kenapa macam ni dan sebagainya. Tapi itulah takdir saya. Saya semangat nak pergi jadi guru ni kerana bila saya nampak pahala tu terlalu besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila saya masuk maktab, saya mula belajar cara pedagogi, mengajar murid-murid macam mana PDPR dan sebagainya, tuan-tuan tak? Di situ banyak juga guru-guru saya menerapkan kepada saya tentang besarnya nilai pahala orang-orang yang mengajar ni, tuan-tuan. Saya yang paling saya ingat, saya punya pesyarah, dia kata apa? Anda semua ni untung, dia kata. Kenapa untung? Sebab anda semua ni jutawan akhirat. Saya ingat sampai sekarang perkataan jutawan akhirat, tuan-tuan. Maka saya sangat menghargai kerja saya sekarang ni. Sebab saya, bila saya pergi sekolah, saya dah nampak dah pahala saya beribu-ribu datang kepada saya itu. Maka saya pergi daripada rumah ni seronok. Sebab bila saya masuk kelas, saya nampak dah pahala-pahala saya yang akan saya dapat untuk satu kelas, untuk dua kelas. Maka setiap kali saya jumpa pelajar, saya seronok. Sebab saya nampak nilai pahala yang saya kejar di akhirat. Kalau saya mati, tuan-tuan tak, sebab tu kalau saya masuk kelas, saya nak bimbing hati orang. Saya nak bagi anak-anak murid saya ni, bila mereka faham tentang mereka akan mati, saya ajar mereka tentang cara solat Nabi. Kecil-kecil lagi angkat takbir macam mana. Dan saya tahu bila mereka solat dengan benda begitu, pahala mereka tu yang mereka lakukan tu tak akan putus-putus kepada saya yang mengajar mereka, tuan-tuan ya. Maka saya ingat jadi guru ni adalah jutawan akhirat, tuan-tuan ya. Jadi kalau nak jadi guru, yang lebih terbaik jadi guru sekolah rendah. Tuan-tuan nak, sebab apa? Sebab memang jadi guru sekolah rendah ni dia pengasahnya, maka itu lebih besar pahalanya. Jadi bukan sekolah menengah tu tak bagus. Bagus juga, tuan-tuan, maksudnya. Tapi maknanya membentuk daripada kecil tu agak susah sikit, tapi lebih besar pahalanya. Jadi kalau ada kita punya anak-anak kita nak jadi guru dan sebagainya, maka beri rangsangan, beri semangat kepada mereka untuk mengajar, tuan-tuan ya. Kerana kita mengingati kepada pahala akhirat yang sangat besar. Baik, tuan-tuan. Selesailah. Jadi saya nak cerita tentang betapa besarnya pahala mengajar. Baik, kita macam mana? Ustaz, kami ni macam mana? Kami yang bukan mengajar dan sebagainya, tuan-tuan nak. Baik, gini tuan-tuan. Kita yang tidak berada secara khusus dalam bidang perguruan, mengajar ke jadi ustaz ke dan sebagainya, tuan-tuan tak, kita boleh ambil jalan-jalan untuk kita dapat pahala juga daripada saham-saham akhirat yang guru-guru kita mengajar ni. Jadi seperti mana yang saya terang kepada tuan-tuan yang sebelum ni lah, tuan-tuan nak infakkan kepada sekolah tahfiz tu ke, tuan-tuan nak, ataupun mungkin kita boleh berikan sedikit sumbangan kepada guru-guru kita itu, supaya maknanya dengan sumbangan kita kepada guru-guru pondok, kadang-kadang mereka ni bukan ada gaji yang besar dan sebagainya, tuan-tuan nak, maka kita berikan sumbangan supaya mereka sihat badan mereka dan mereka boleh teruskan kehidupan dengan baik, mereka boleh mengajar. Maka itulah di antara jalan-jalannya untuk kita juga beroleh pahala saham akhirat daripada orang-orang yang mengajar ni, tuan-tuan ya. Di antaranya juga, tuan-tuan, maksudnya kita membantu orang yang mengajar ni kalau nak buka sekolah dan sebagainya. Maka esok tuan-tuan meninggal dunia, tuan-tuan dapat pahala orang-orang yang mengajar di dalam sekolah tahfiz ke, tuan-tuan nak, ataupun ada program-program ceramah dan sebagainya. Contohnya, tuan-tuan nak, kalau kita nak ambil peluang-peluang pahala orang mengajar ni, contohnya tuan-tuan nak, macam di surah Al-Barakah tempat saya ni kan, di Taman Mawar ni, memang pengurusi surah Al-Barakah memang dia dah buka panggil apa, tawaran ni kepada AJK yang khas ni. Dia buka tawaran apa? Dia kata tawaran untuk sponsor pengajian ustaz. Maksudnya ada ustaz yang datang ke surau. Kadang-kadang surau ni, tuan-tuan, kalau surau jemaat, insya-Allah tak ada masalah lah. Tuan-tuan nak, kalau kita nak lebih sedekah kita tu sampai terus, ini lebih baik sebenarnya. Sebab kalau tuan-tuan sedekah dalam tabung, tuan-tuan nak, tabung tu dia umum. Kadang-kadang diguna, kadang-kadang disimpan dalam bank. Maksudnya kalau hari tu kan tak ada apa-apa keperluan duit, maka duit tu simpan dalam bank, habis macam tu je lah. Tapi kalau nak sampai terus, contohnya bayar bil air, tu memang sampai terus. Maksudnya memang confirm duit tuan-tuan tu guna dah bulan tu. Tapi kalau masuk tabung, tak tahu duit tu guna ke, tetapi tahun akan datang mungkin akan guna. Ataupun antaranya ialah macam pengurusi surah Barakah Taman Mawar, dia ada buka benda ni, tuan-tuan nak. Macam contohnya kalau surau-surau yang tak ada surau Jumaat, itu lebih-lebih lagi lah. Mereka ni kadang-kadang nak buat kuliah, tapi kadang-kadang tak ada kewangan, sumber kewangan. Jadi kalau kita ada duit lebih lah, setiap bulan kita memang ada gaji yang banyak,
kan ada lebihan, kita boleh sponsor ustaz mengajar. Maksudnya ustaz ni saya sponsor dia mengajar. Maksud suatu hari ni, sebulan ni, kalau 4 kali dia mengajar, 4 kali saya sponsor. Jadi kalau dia mengajar tu, pahala dia dapat kat tuan-tuan. Sebab hasil daripada sumbangan tuan-tuan lah program tu berjalan. Sebab tak ada sumbangan, orang tak panggil ustaz. Ni contoh, bukanlah kita kata nak sogok ustaz dengan dunia dan sebagainya. Tuan-tuan, tak ada isu pasal begitu. Cumanya kita bersedekah sebab kita nakkan pahala-pahala akhirat. Jadi kalau saya sebut dengan tuan-tuan tadi, macam mana kita orang awam ni untuk dapat pahala-pahala orang-orang yang mengajar ni, itu antara jalan-jalan yang boleh saya sebutkan kepada tuan-tuan. Antaranya tadi itulah beri makan kepada mereka, dan kemudian sponsor program yang mereka jalankan, tuan-tuan. Contohnya begitu, tuan-tuan ya. Dan sponsor mereka punya sekolah, tuan-tuan nak. Jadi itu maksudnya pahala-pahala amal jariah ataupun ilmu-ilmu yang bermanfaat itu tetap juga dapat kepada tuan-tuan yang memudahkan urusan-urusan agama itu dijalankan oleh mereka. Tuan-tuan, kadang-kadang kita jangan orang kata apa, mentaliti kita ni jangan terlalu menghina orang-orang agama ni, tuan-tuan nak. Maksudnya kalau contoh, tuan-tuan nak, maksud artis kadang-kadang kalau mereka mengadakan persembahan dan mereka dibayar dengan 50,000 untuk 1 jam, kita tak kisah, tak bunyi. Tapi kalau ustaz dan kalau dia mengajar, mungkin ada sumbangan nak beri 3,000, kita banyaknya 3,000 dan tapi kalau artis kita tak kisah. Jadi tuan-tuan, sebenarnya yang lebih layak untuk kita raikan adalah orang-orang yang menyampaikan agama. Mereka tak minta, mereka ikhlas kepada Allah, insya-Allah, tuan-tuan. Tapi kadang-kadang mentaliti kita ni, kadang-kadang orang agama ni, mereka ni tak apa, zuhud, tuan-tuan. Mereka ni tak perlukan duit dan sebagainya. Tak, mereka ada anak, tuan-tuan. Mereka ada keluarga. Mereka menginfakkan diri mereka kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang ada di kalangan para ustaz kita ni memang 24 jam mereka berdakwah. Mereka tak ada kerja tetap. Ni PKP ni memang adalah setengah-setengah guru-guru kita memang down terus lah, tuan-tuan nak. Maka mereka langsung hilang lah sumber pendapatan dia orang, tuan-tuan nak. Jadi maksudnya kalau boleh kita punya mentaliti ni, orang agama lah sepatutnya kita raikan, kita berikan mereka pertolongan. Artis, kalau mereka kaya raya pun, tuan-tuan, apa sumbangan mereka pada masyarakat. Tapi kita tak kisah, tuan-tuan nak. Kadang-kadang ada artis buka restoran, jual air mahal-mahal. Kita beli, kita tak kisah. Ustaz, apa ustaz? Buka restoran jual money, ustaz ni nak kaya ni, nak kumpul duit. Macam-macam gitu, tuan-tuan. Bila orang agama, kita kata orang agama ni tak boleh kita raikan dunia kepada mereka dan sebagainya. Bahkan sepatutnya orang agama yang tolong agama Allah ni lah, yang kita kena banyak infakkan harta mereka kepada mereka. Bahkan sepatutnya yang itulah kita tak berkira-kira. Sebab apa? Sebab mereka buat kerja mulia. Bahkan kalau kita infakkan harta kita ke jalan yang apa yang mereka lakukan, itu sesuatu perkara yang besar, ganjaran pahalanya di akhirat kelak di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan ya. Jadi begitulah, tuan-tuan, sedikit perkongsian saya, tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan mata Allah sekalian, maknanya hari ni apa yang tuan-tuan boleh buat itu antaranya, dan antara perkara yang lain tuan-tuan boleh sharekan kuliah-kuliah yang ada ni. Maka jangan kita rasa berat nak sharekan kuliah, sharekan hadis-hadis Nabi. Itu semua bentuk-bentuk mendapat pahala-pahala ilmu yang bermanfaat. Esok tuan-tuan mati kan, ada orang tiba-tiba terbuka Facebook, tuan-tuan, siapa orang yang meninggal dunia ni, tuan-tuan nak. Maka tengok, ada kuliah-kuliah orang buka, kuliah orang, tiba-tiba orang nak buka. Tuan-tuan, sekarang ni kerja kita tolong je agama Allah. Tolong dengan harta kita, tuan-tuan nak tolong sharekan, tolong kongsi-kongsikan tentang Allah Subhanahu Wa Taala, nak bawa agama ni sejauh mana, tentang siapa yang nak dengar nasihat kita, tentang siapa yang nak terima apa yang kita share, itu kerja Allah. Yang penting kita buat kerja kita sharekan. Kalau saya share, siapa yang nak dengar? Jangan kita fikir macam tu. Macam saya, tuan-tuan nak, kalau saya kuliah 2 orang pun tak apa, saya akan jalankan. Sebab kerja saya sampaikan tentang orang dengar, orang share, orang panjang-panjangkan perkara ni. Itu semua kerja Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan ni. Yang penting kita ni disuruh oleh Allah untuk menyampaikan agama. Dan maksudnya kita selalu kena sentiasa balik kepada sejarah-sejarah Nabi. Kalau saya sendiri, tuan-tuan nak, dalam keadaan saya rasa saya menyampaikan agama, mungkin tak ada orang yang nak tengok saya kata Nabi Nuh lagi lah. 980 tahun berdakwah, tuan-tuan. Berapa orang yang ikut Nabi Nuh? Tu Nabi pun Allah buat macam tu. Nabi SAW di awal-awal pun berapa ramai orang hina Nabi, orang baling batu dekat Nabi. Saya ni bukan Nabi. Apatah lagi tu nak menyejukkan kita sebagai yang menyampaikan agama. Dan tuan-tuan pun saya nak sebut begitulah. Kalau saya share ni, ustaz, orang hina saya, tak apa. Maksudnya itu memang dah menjadi sunnatullahnya. Bila kita nak bawa agama ni, adalah ujiannya. Orang tak terima lah, tuan-tuan, orang tak nak dengar lah. Itu bukan kerja kita, tu kerja Allah. Kerja kita apa? Buat je. Tuan-tuan nak pahala banyak kan?
Nak pahala banyak, buat amal jariah dari segi menolong ataupun membantu mengongsikan perkara-perkara yang baik dari segi agama ni, supaya manfaat-manfaat nasihat-nasihat ini menjadi saham kepada tuan-tuan juga, menjadi saham akhirat daripada amal, daripada ilmu-ilmu yang bermanfaat ni tuan-tuan. Jadi antaranya ialah tuan-tuan boleh sharekan, ataupun ada posting-posting awal Muharram, doa awal tahun nanti, doa akhir tahun, tuan-tuan sharekan kan dalam grup-grup. Ustaz, saya malas nak share lah Ustaz. Rugilah kita. Itulah saham-saham kita nak dapat ilmu yang bermanfaat. Ada orang baca, dia tengok, oh rupanya aku memang cari doa awal tahun nak buat ni, nak baca ni. Tapi tak tahu nak baca. Kita share dalam guru, oh terima kasih, tolong saya kan. Jadi maksudnya itu antara jalan-jalan untuk kita beroleh ilmu-ilmu yang bermanfaat daripada apa yang kita boleh usahakan sekarang ni lah tuan-tuan. Orang dah tengok, orang baca dengan keluarga dia. Dia pula panjangkan benda tu dalam guru-guru yang lain. Oh subhanallah. Jadi pahalanya kita lah permulanya tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, kita ni sentiasa kena bekerja-kerja untuk menjadi pemula kepada kebaikan. Jangan biar orang lain buat, nanti kita ketinggalan. Maksudnya ada peluang, buat. Supaya bila kita ni sebagai pemulanya, maka dia akan berkembang lebih luas dan sebagainya tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan pandai-pandailah tuan-tuan sendiri untuk memahami perkara ni, pandai-pandailah tuan-tuan. Maksudnya untuk berusaha untuk memanjang-manjangkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Selain daripada tuan-tuan share dan sebagainya, tuan-tuan bantu dengan sumbangan RM1 dan sebagainya. Kita juga kalau kita ada kemampuan untuk menasihati, mulakanlah menasihati anak-anak kita kan, walaupun kita mungkin tak menghadap dengan anak-anak pelajar yang ramai, anak-anak kita pun itu juga menjadi saham akhirat kita, ilmu yang bermanfaat. Sebab tu tuan-tuan, maksudnya jangan kita lepaskan peluang untuk didik anak-anak kita yang paling dekat dengan kita, didik mereka dengan akhlak yang baik. Maka kita mati esok, sekalian akhlak-akhlak yang baik yang ada pada anak-anak kita tu akan mengalir juga pahalanya kepada kita. Itu juga adalah bentuk-bentuk ilmu-ilmu yang bermanfaat. Nasihatkan kepada sahabat-sahabat kita tuan-tuan. Sahabat-sahabat kita menjadi baik, hasil teguran kita, hasil ajakan kita, itu juga adalah ilmu-ilmu yang bermanfaat. Kawan-kawan kita tu oleh kerana keberkatan kita nasihat dekat dia, dia sampaikan nasihat tu kat suami dia pula, kat kawan-kawan dia yang lain. Maka begitulah tuan-tuan, maksudnya Allah, kalau Allah nak panjangkan kebaikan ilmu yang bermanfaat ni, Allah akan panjangkan tuan-tuan ya. Yang penting kita ni usaha cari dan buat kerja tu. Tentang Allah memanjangkan dan sebagainya, itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan ya. Jadi sekadar itulah perkongsian kita pada malam ini tuan-tuan, tentang beberapa amalan yang akan mengkayakan kita di akhirat kelak tuan-tuan ya. Satu lagi yang mungkin saya terlupa nak sebut tuan-tuan ya. Satu lagi terlintas sebelum nak akhir ni tiba, terlintas pula, maka saya sebutlah tuan-tuan ya. Antara perkaranya yang tuan-tuan hari ni boleh buat. Saya ada 2-3 orang anak murid saya yang memang PM saya. Antaranya Makcik Ana, kalau dia ada dalam kuliah ni, dia pastilah. Dia memang PM saya, Ustaz, Makcik nak Ustaz tolong bagi tahu Makcik siapa pelajar-pelajar agama yang sedang belajar, Makcik nak sponsor. Ada kawan Makcik nak sponsor belajar. Ada satu lagi jalan tuan-tuan ya. Maksudnya begini tuan-tuan, cari pelajar-pelajar yang kualiti dia bagus, yang miskin ke dan sebagainya. Tak miskin pun tak apa tuan-tuan ya. Ataupun yang susah, memang kita tengok dia pelajarnya bagus, hafal Quran bagus dan sebagainya tuan-tuan, tak sponsor dia punya pengajian. Itu satu lagi jalan ni tuan-tuan ya. Esok-esok tuan-tuan, hasil kita punya kewangan itu, dia boleh belajar dengan baik dan dia boleh meneruskan hafazan Quran dia, subhanallah. Sepanjang dia mengulang Al-Quran itu, tuan-tuan dapat pahala, dan pahala itu tak putus kepada tuan-tuan. Dan yang paling penting, kalau ditakdirkan oleh Allah esok dia jadi guru. Dan dia jadi guru tu tuan-tuan oleh kerana tuan-tuan punya tanggungan. Tuan-tuan yang tanggung dia belajar. Tuan-tuan, sebab tu sepanjang saya kat Mesir tuan-tuan, saya memang tak pakai langsung duit mak ayah saya. Saya banyak orang sedekah kat saya. Sebab antara orang yang paling banyak sedekah kat saya adalah bapa saudara saya sendiri, yang ni adik mak saya. Saya panggil dia hari ni Pak Uda. Pak Uda kat kampung Tuan Sekah saya tu. Pak Uda ni orang yang sangat dermawan kepada saya. Masa kalau saya balik Mesir tu, balik cuti kejap, memang dia paling-paling tak 1,000 tu main-main je. Memang bagi saya belajar. Memang daripada sekolah menengah lagi, Pak Uda saya ni rajin sangat bagi saya duit tuan-tuan. Maka tuan-tuan, hari ni saya jadi guru, saya mengajar hasil daripada sumbangan beliau dan sumbangan orang-orang lain. Saya belajar dekat Mesir tanpa guna duit mak ayah saya sikit pun, duit saya pun tak. Saya jadi imam, orang sumbang kat saya. Bila saya jadi imam tarawih Ramadan kan, ustaz-ustaz belajar lagi, orang sumbang, orang bagi zakat kat saya dan sebagainya. Maka hari ni tuan-tuan, sebanyak mana orang yang sumbang dekat saya itu, agama yang saya boleh belajar sampai habis ni, hasil daripada tanggungan-tanggungan mereka, saya mudah belajar sampai selesai pengajian saya. Dan saya mengajar hari ni masyarakat, banyak mana pahala yang saya boleh, banyak itulah pahala yang mereka dapat daripada saya. Subhanallah tuan-tuan. Dan pahala saya mengajar ni,
Saya mengajar ni susah ni, ambil masa ni bercakap habis haliuk dia orang ni. Tuan-tuan yang sponsor saya ni tak ada apa-apalah. Mungkin tengah duduk rumah, tengah rehat ke, mungkin tengah buat kerja. Pahala saya buat ni mengalir dekat dia orang. Sonok tak ada orang, tuan-tuan. Ni kata mudah Allah nak bagi pahala ni, tuan-tuan. Ni yang kata kita buka saham kita, kita relax je lah. Pahala masuk. Tuan-tuan nak sumbang apa sangat pun, 1,000 ataupun 100, 200. Tu je sumbangan kita, tapi pahala non-stop. Dan tuan-tuan dapat pahala daripada apa yang saya ajar ni. Pahala tuan-tuan juga dapat ke orang yang mengajar, yang menyumbang atas pelajaran saya itu, tuan-tuan ya. Itu satu lagi perkara yang tuan-tuan boleh usahakan. Saya memang hari ni pun saya ada sponsor pelajar tahfiz. Saya sendiri, tuan-tuan, sponsor pelajar tahfiz. Sebab tuan-tuan, saya dulu pernah masa saya belajar tahfiz, orang sponsor saya. Saya bukanlah daripada orang yang senang. Sebab ayah saya kerja telekom, tuan-tuan, nak gaji 800, mak saya tak kerja 800. Jadi saya ingat saya dulu susah dan ada orang senang yang sponsor saya. Hari ni saya dah, alhamdulillah, rezeki saya dah ada. Saya sponsor seorang budak di Terengganu dan ada seorang budak di Bukit Tiram. Saya sponsor dia orang, tuan-tuan ya. Dua-duanya pelajar tahfiz, walaupun tak banyak, tapi maksudnya itu juga antara bentuk yang saya ingat orang pernah tolong saya. Dan hari ni saya tolong orang balik dan saya juga nak pahala. Bukan saya dah kata saya banyak pahala dah. Saya juga nak pahala daripada pelajar-pelajar tahfiz yang sedang belajar pada ni. Tuan-tuan carilah, tuan-tuan ya. Jadi kalau mereka ni sepanjang menghafaz Al-Quran tu dapat pahala kat tuan-tuan, esok kalau mereka jadi guru pula mengajar Quran pada orang lain, non-stop lah pahala tu kepada tuan-tuan. Dan esok anak murid mereka ni pandai pula. Semua tu akan tak berhenti-hentilah, tuan-tuan. Pahala tu jangan tanyalah. Allah pandailah, Allah nak pusing pahala tu balik kepada kita di akhirat kelak. Esok kita terkejut je dekat akhirat. Banyaknya pahala saya ni, ya Allah, berjuta-juta, bertrilion-trilion. Banyaknya saya tak buat ni. Kata Allah, memang kamu tak buat semua benda ni, tapi kamu hanya bersedekah saja. Sedekah kamu itulah yang menyebabkan pahala yang begitu banyak mengalir kepada kamu. Jadi tuan-tuan, kita kena pandai cari peluang-peluang pahala yang Allah sudah sediakan kepada kita. Sebab tu kena ada ilmu. Bila kita ada ilmu, kita pandailah nak bawa rezeki kita ke arah mana, tuan-tuan, supaya kita balik akhirat esok kita benar-benar menjadi orang-orang yang sangat-sangat beruntung di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekadar itulah, tuan-tuan ya, perkongsian kita pada hari ini. Maka selesailah 6 amalan yang akan memberatkan timbangan amal kita di akhirat kelak dengan seberat-berat timbangan lah, tuan-tuan. Maka esok di akhirat kelak balasan kita sesuai dengan nilai harta yang ada pada kita. Kalau 1 trilion ke 2 trilion, tak tahulah berapa banyak pahala tu, maka itulah yang akan diberi oleh Allah dalam syurga nanti. Duit tu habis. Maksudnya duit pahala tu habis, tuan-tuan. Dia takkan ada simpan-simpan, tak ada. Kalau 3 juta trilion tu habis, Allah balas dengan sungainya, dengan mahaliganya, dengan makan minum. Jadi orang yang paling berbahagia dalam syurga adalah orang yang paling besar nilai pahala di akhirat kelak, tuan-tuan kita. Sampai akhirat esok bentuk pahala dah tak ada dah, habis dah. Esok orang berebut-rebut nak cari pahala di akhirat kelak, tuan-tuan ya. Jadi mudah-mudahan kita ni Allah pandu kita, Allah ilhamkan kepada hati kita untuk kita ni sentiasa nampak peluang-peluang pahala dan kita bekerja-kerja atas nama pahala tersebut, tuan-tuan. Sebab peluang kita ni sahajalah. Esok kalau kita mati dah tak boleh buat apa-apa dah. Terputus dah segala-galanya, melainkan itulah sedekah jariah dengan ilmu yang bermanfaat tadi dan anak-anak soleh tadi. Kalau kita didik mereka menjadi anak-anak yang baik, maka mereka lah yang akan mengalirkan pahala-pahala itu dalam kubur kita nanti, tuan-tuan ya. Sekadar itulah perkongsian kita pada malam ini. Segala yang baik semua datang daripada Allah. Saya mohon maaf kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.